Okay, untuk muka surat 85, arahan dia ialah tandakan pangkah pada perkara yang membatalkan solat dan tandakan right pada perkara yang tidak membatalkan solat. Okay, yang pertama, gambar dia angkat tangan takbiratul ihram, tidak membatalkan solat. Yang kedua, dia berdiri tegak, pun tidak membatalkan solat. Gambar ketiga, ada seorang lelaki dia tegur kawan dia, tidak boleh bercakap, tegur kawan sebelah dia. Solat yang tegur ni pun batal, walaupun dia cuma nak tegur, tapi sebab dia bercakap, solat dia batal. Okey, gambar yang keempat, gambar lelaki dia rukuk dah elok dah, tapi nampak lutut, dia tidak menutup aurat, jadi solat dia batal. Seterusnya, gambar lelaki sedang duduk tahiyat awal ataupun tahiyat akhir, solat dia tidak batal. Gambar yang keenam, seorang lelaki dia menggerakkan anggota yang berat ataupun anggota yang besar, iaitu kaki dia, untuk garu, jadi batal. Dan dia gerakkan anggota berat ni sebanyak lebih daripada 3 kali. Gambar tu dia gerak berkali-kali. Okey. Untuk muka surat 86, arahan dia pilih dan tulis perkara yang membatalkan solat. Okey, dia bagi dua, tulis satu sahaja, sebab satu lagi tak betul, satu lagi yang membatalkan, satu lagi yang sah. Dia nak kita tulis yang membatalkan solat. Yang pertama, sebelah ni dia tulis najis ada pada pakaian. Yang sebelah ni najis ada pada dinding. Okay, jadi yang batalkan solat yang ni lah, yang kalau najis ada pada pakaian. Jadi tulis kat sini, najis ada pada dinding, tak batalkan solat. Okey, seterusnya nombor 2, dia tulis terbuka aurat dan ditutup segera. Yang kedua, membuka aurat dengan sengaja. Okey, satu aurat dia terbuka, satu lagi aurat dia saja-saja buka dengan sengaja. Okey, jadi yang mana yang batalkan solat? Yang buka aurat dengan sengaja. Tulis kat sini. Okey, nombor 3, bercakap-cakap ketika solat. Satu lagi, terbersin ketika solat. Okey, jadi mana yang batalkan solat? Mestilah bercakap-cakap ketika solat. Bersin tidak membatalkan solat, sebab bersin bukan benda yang kita sengajakan ataupun benda yang kita boleh kawal. Nombor 4, menghadap kiblat, ataupun yang kedua dia bagi berpaling dada daripada kiblat. Jadi yang membatalkan solat yang ni, berpaling dada daripada kiblat. Kita tak boleh berpaling dada daripada arah kiblat, kena hadap kiblat. Okey, yang kelima, terbatal wuduk. Yang sebelah dia menelan air liur yang terdapat dalam mulut. Jadi jawapan dia terbatal wuduk. Terbatal wuduk terus batalkan solat. Contohnya apa yang batalkan wuduk? Contohnya terkentut. Jadi batal solat. Menelan air liur tak batalkan solat. Okey, muka surat 87, dia suruh kita kenal pasti dalam banyak-banyak yang dia bagi ni, mana satu yang batalkan solat. Kita baca satu-satu. Yang pertama, bercakap-cakap, batal. Mendongak ke langit, tidak batal. Okey, yang ketiga, makan dan minum, batal. Memandang ke tempat sujud, tidak batal. Membaca surah yang panjang, tidak batal. Terkena najis pada pakaian, batal. Berpaling dada dari arah kiblat, batal. Berubah niat, batal. Duduk iftirash semasa tahiyat akhir, tidak batal. Jadi tulis kat bawah ni perkara-perkara yang batalkan solat. Muka surat 88, dia suruh kita sesuaikan situasi-situasi yang dia bagi, sama ada batal ataupun tidak batal. Yang pertama, Ahmad menelan sisa makanan yang ada di celah-celah giginya. Okey, sebabkan dia sengaja menelan, jadi solat dia batal. Situasi kedua, Abu terkentut semasa sedang melakukan sujud. Yang ni pun batal, sebab bila kentut, wuduk kita pun batal. Dan bila wuduk batal, solat kita pun batal. Situasi yang ketiga,
Nabil memberi salam selepas membaca tahiyat akhir tanpa memalingkan mukanya ke kanan dan ke kiri. Maksudnya dia cuma bagi salam, Assalamualaikum warahmatullah, tapi kepala dia tak toleh kanan. Yang ni tidak batal. Sebab menoleh kepala ke kanan tu hukum dia cuma sunat. Yang wajib tu cuma ucapkan salam. Yang tu yang wajib. Jadi yang ni tidak batal. Situasi yang keempat, Luqman berbaju Melayu tanpa bersamping dan bersongkok ketika menunaikan solat. Yang ni tak ada masalah, dia tidak batal. Sebab bila dia dah pakai baju Melayu, maksudnya dia dah tutup aurat. Pakai samping dengan pakai songkok tak wajib. Jadi tidak batal. Situasi yang kelima, telekung Aminah terbuka sehingga nampak aurat tetapi segera ditutupnya. Disebabkan dia kata segera tutup, maka walaupun dia buka aurat, ternampak aurat, tapi dia segera tutup, jadi tidak batal solat dia. Hadis kat sini. Yang keenam, Amin was-was sama ada melakukan solat zuhur ataupun asar. Jadi kat sini sebabkan dia was-was, dia tak yakin waktu solat, boleh merubah niat dia, jadi dia solat dia adalah batal. Seterusnya, baju Syafiq terkena najis burung semasa sedang solat di dalam masjid. Okey, yang ni maksudnya najis melekat pada pakaian dia, jadi solat dia batal. Yang terakhir, Nazri bergurau dengan kawannya semasa sedang solat jemaah. Okey, sebabkan dia bergurau dalam solat, tak boleh bercakap, tak boleh ketawa, jadi solat dia batal. Muka surat 89, tulis batal atau tidak batal pada penyataan di bawah. Terkena najis pada pakaian semasa sedang solat. Okey, batal. Terkena najis batal. Kedua, menggaru-garu berulang kali hanya menggunakan hujung jari sahaja. Bila disebut hujung jari, maksudnya anggota yang ringan. Kalau anggota ringan, tidak batal. Cuma anggota yang berat sahaja batalkan solat. Ketiga, terbuka aurat dan sengaja dibiarkan. Yang ni batal lah. Terbuka aurat batal. Syarat sah solat mesti menutup aurat. Yang keempat, berulang-ulang menggerakkan anggota dengan sengaja. Yang ni, bila dia cakap berulang-ulang menggerakkan anggota, maksudnya anggota yang berat lah. Dan tambah-tambah lagi dia buat dengan sengaja. Jadi, batalkan solat. Contoh anggota yang berat seperti kaki, tangan, contohnya dia lambai-lambai ke, itu batalkan solat. Yang kelima, menutup aurat dengan sempurna semasa solat subuh. Menutup aurat, baguslah, tak batal. Tulis kat sini tidak batal. Yang keenam, ketawa sehingga terkeluar suara ketika imam tersilap membaca surah. Kalau dah ketawa sampai keluar suara, jadi batal. Yang terakhir, bersin semasa sedang solat fardu subuh. Bersin tidak membatalkan solat sebab bersin benda yang kita tak kawal dan kita tak sengajakan. Jadi tulis batal ataupun tidak batal.